Salam sepakat Sabah hebat, salam SPBM to the best, dan salam PPD Kuala Penyu Transforms tetap berpijak terus melonjak. Saya Asrifah Amirul, pegawai SIC Plus Sains dan Matematik daripada PPD Kuala Penyu adalah pembentang anda pada kali ini. Sidang Warga Dialog Prestasi Maya yang dikasihi sekalian, agenda perkongsian amalan terbaik saya pada hari ini terdiri daripada 7 bahagian utama, didahului dengan pertama misi, diikuti oleh pengenalan target atau sasaran, objektif perkongsian amalan terbaik, pelaksanaan, impak dan kesimpulan akhir perkongsian saya. Seterusnya, rakan dialog prestasi sekalian, sebagai pembuka kalam, saya mulai dengan satu cerita sepanjang 3 tahun kita mendepani COVID-19 ini. Bermula pada 18 Mac 2020 yang lalu, apabila PKP telah diisytiharkan bagi memutuskan rangkaian COVID-19 di seluruh negara, KPM telah mengarahkan penutupan pengoperasian sekolah dan transisi PDP berlaku daripada bersemuka di sekolah kepada PDPR di rumah menggunakan konsep murid belajar di rumah dan guru mengajar dari rumah. Persoalannya sekarang ialah, adakah pengetahuan dan kemahiran guru adalah relevan dengan keperluan pendidikan semasa pandemik pada ketika itu? Dan adakah guru akan menghasilkan kualiti PDP atau PDPR yang diharapkan dalam tempoh tersebut? Sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, banyak persoalan yang bermain-main di benak fikiran kita dalam mendepani cabaran melaksanakan PDPR pada ketika itu. Seterusnya, saya selaku SIC Plus juga pada ketika itu mengalami beberapa kesukaran untuk melaksanakan bimbingan secara bersemuka di lokasi dalam tempoh transisi tersebut. Berbagai cabaran dan kekangan yang terpaksa saya hadapi dan tempuhi untuk memastikan engagement di antara saya, SIC Plus, dan guru yang dibimbing pada ketika itu berlangsung dengan jayanya dalam keadaan normal baharu. Rakan-rakan sekalian, persoalannya sekali lagi, adakah sokongan dalam bentuk coaching dan mentoring yang diberikan oleh saya selaku SIC Plus mencukupi, dan adakah bimbingan tersebut kekal relevan dengan trend dari fasa pandemik kepada fasa endemik learning? Warga dialog prestasi yang dikasihi sekalian, sebenarnya saya tidak bersendirian dalam mendepani dan menghadapi isu dan masalah ini. Terdapat ramai pengkaji dan penyelidik di luar sana yang turut menghadapi isu yang seakan-akan sama seperti yang saya hadapi. Jadi salah seorang daripada mereka ialah Andi Mapiari et al. Yang telah melakukan kajian pada tahun 2021 menyatakan bahawa bimbingan SIC Plus perlu diperkasa sebagai satu daripada kaedah pembangunan profesional berterusan untuk guru. Dan mereka juga berpendapat bahawa bimbingan SIC Plus ini perlu diberi perhatian yang serius agar manfaat-manfaat positif, impak daripada bimbingan SIC Plus ini akan dapat dinikmati atau dirasai oleh guru yang dibimbing di lokasi. Seterusnya, saya juga cite satu kajian daripada Wan Fadlur Rahman et al. Kajian ini telah dilaksanakan pada tahun 2020. Mereka berpendapat bahawa strategi coaching pengajaran dijangkakan dapat meningkatkan amalan profesional guru di sekolah berprestasi rendah. Jadi daripada kajian Wan Fadlur Rahman et al. Ini telah memberikan satu sokongan lagi kepada saya untuk terus mengetengahkan strategi coaching and mentoring yang akan saya perkenalkan selepas ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, dapat kita simpulkan daripada kajian-kajian yang lepas, untuk mempertingkatkan kualiti guru-guru dalam proses PDP atau PDPR dalam pembelajaran naratif baharu ini, perlulah dilakukan pembangunan kompetensi guru dan sokongan penuh terhadap pelaksanaannya. Coaching dan mentoring kepada guru-guru secara berterusan bagi peningkatan motivasi dalam PDP atau PDPR perlu menjadi perhatian. Oleh hal yang demikian, saya selaku SIC Plus, pembimbing guru, telah mencadangkan satu inisiatif untuk mencapai matlamat yang disebutkan di atas melalui strategi 4 langkah KP.
Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, misi strategi ini ringkas dan berimpak, iaitu untuk membantu merapatkan jurang pencapaian dan memecut pembelajaran murid dengan membangunkan kapasiti guru melalui implementasi pembangunan profesionalisme secara berterusan yang direncana oleh saya selaku SIC Plus secara sistematik. Jadi, apakah sistem yang dimaksudkan? Tak lain tak bukan adalah strategi 4 langkah. Sebagai pengenalan, KIPI direka bentuk sebagai suatu inovasi pengurusan coaching dan mentoring SIC Plus. Strategi ini dibangunkan adalah untuk meningkatkan impak bimbingan SIC Plus dalam kalangan guru dibimbing di lokasi dalam 3 aspek yang utama, iaitu kurikulum, pedagogi dan pentaksiran. Meja atau target sasaran strategi 4 langkah KIPI ini ialah ke atas 5 orang MLT pada tahun lalu sebagai TOV dan 8 orang MLT pada tahun semasa iaitu tahun ini. Dan juga telah dilaksanakan ke atas 3 orang guru mata pelajaran pada tahun lalu dan 2 orang guru mata pelajaran pada tahun ini. Lokasi strategi 4 langkah KIPI ini telah dilaksanakan di sekolah rendah dan sekolah menengah di daerah Kuala Penyu dan fokus kepada bidang sains, matematik dan juga STEM. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, objektif perkongsian amalan terbaik saya pada hari ini terbagi kepada 3. Pertama adalah untuk memperkenalkan strategi 4 langkah KIPI sebagai suatu inisiatif pengurusan coaching dan mentoring. Kedua adalah untuk mengenal pasti apakah kekuatan, apakah inisiatif, apakah progres dan apakah impak daripada bimbingan SIC Plus menggunakan strategi ini. Dan yang terakhir ketiga adalah untuk meningkatkan penglibatan guru dalam penghasilan PDP atau PDPR yang kreatif dan inovatif dalam pelbagai peringkat. Kita mulai dengan strategi 4 langkah KIPI terdiri daripada 4 langkah utama, dimulai dengan K kekuatan, diikuti oleh I inisiatif, P progress dan I impact. Untuk mengetahui dengan lebih detail dan terperinci apakah penjelasan kepada setiap langkah ini, kita terus ke slide yang seterusnya. Langkah pertama, kekuatan K. Di dalam langkah ini, saya selaku SIC Plus perlulah mengenal pasti apakah kekuatan bagi pihak-pihak tertentu yang terdiri daripada kekuatan SIC Plus itu sendiri, kekuatan guru yang dibimbing, kekuatan pentadbir sekolah, kekuatan sekolah itu sendiri dan kekuatan PPD. Dan saya telah menggunakan tools penyelesaian masalah seperti 5W1H atau SWOT atau mana-mana tools penyelesaian masalah yang difikirkan bersesuaian. Dan untuk makluman semua, langkah-langkah yang terdapat dalam strategi ini juga saya telah padankan dengan kitaran PDCA dan didapati langkah satu kekuatan ini merupakan langkah yang terdapat di dalam step plan di dalam PDCA, iaitu P, langkah yang pertama. Seterusnya kita masuk ke langkah yang kedua, iaitu inisiatif I. Okey, dalam langkah ini saya akan mengenal pasti apakah inisiatif yang sesuai dengan kekuatan. Inisiatif ini adalah dicadangkan perlulah selari dengan kekuatan yang dikenal pasti di atas. Sebagai contoh, sekiranya kekuatan guru itu adalah berkaitan dengan project based learning, maka saya akan memberikan inisiatif yang membimbing project based learning. Sekiranya kekuatan guru itu berkaitan dengan project STEM, saya akan membuat bimbingan berkaitan dengan aktiviti-aktiviti ataupun pendidikan STEM. Sekiranya kekuatan guru itu menghasilkan inovasi PDP yang kreatif atau PDPR yang kreatif, maka inisiatif saya adalah membimbing guru tersebut berdasarkan kekuatan inovasi PDP ataupun PDPR yang kreatif itu. Jadi it means inisiatif yang akan saya cadangkan atau berikan kepada guru yang dibimbing perlulah selari dengan kekuatan itu agar berlakunya transform yang cepat berlakunya transformasi pembangunan kapasiti guru yang cepat. Jadi untuk makluman rakan-rakan semua, inisiatif langkah kedua ini termasuk di dalam boleh dilaksanakan dalam kitar P, plan ataupun kitar D, do di dalam kitar PDCA. Okey, seterusnya kita masuk ke plan yang ketiga, langkah yang ketiga iaitu progress.
Di dalam langkah ini, saya akan mengenal pasti apakah mekanisme yang sesuai untuk mengukur kemajuan. Langkah ini adalah sangat penting dan kritikal untuk difokuskan untuk memastikan langkah seterusnya dapat dicapai dengan mudah. Kenapa pada langkah 3 ini uh, saya jelaskan ia merupakan satu langkah yang sangat kritikal. Kerana sekiranya kita tidak melaksanakan langkah 3 ini dengan berkesan, maka kebarangkalian untuk kita memperolehi impak di langkah yang keempat adalah sangat rendah. Jadi pastikan langkah 3 progres ini dilaksanakan sebaik mungkin untuk mengukur kemajuan. So bagaimana saya mengukur kemajuan dalam step C dalam PDCA? Bagaimana saya cek ataupun mengukur kemajuan tersebut? Of course, saya akan menggunakan dialog prestasi, menggunakan PLC, saya akan menggunakan coaching and mentoring, proses coaching, ataupun saya mungkin akan mentoring mereka sekiranya berhadapan dengan jalan buntu. Jadi demikianlah langkah 3 merupakan satu langkah yang agak kritikal, dan di sini jugalah pembimbing SIC Plus itu berkreatif untuk mengurus proses bimbingan itu akan berlaku dengan lebih efektif. Seterusnya langkah yang keempat, tidak membuang masa, langkah yang terakhir dalam strategi ini iaitu impact high. Dalam langkah terakhir ini saya akan mengenal pasti, mengukur bernama baik dan mendokumentasi impact dan kejadian yang berhasil. Impact kepada guru yang dibimbing adalah sangat jelas, iaitu peningkatan skor SKPMG itu standard 3.1 dan juga standard 4, dan sudah pastinya juga kita mengharapkan peningkatan prestasi murid yang diajar di kelas masing-masing. Dan seterusnya, impak yang saya harapkan adalah impak kepada bimbingan saya itu sendiri, di mana saya akan menghasilkan impak bimbingan yang lebih dinamik, yang lebih fleksibel dan berkualiti. Seterusnya, saya ingin berkongsi impak bimbingan strategi 4 langkah KIPI di lokasi. Saya menggunakan TOV 2021 pada tahun lalu, dan data yang saya kumpul dan bentangkan pada hari ini adalah sehingga Julai 2022. Dan daripada graf yang ditunjukkan di hadapan jelas menunjukkan bahawa impak bimbingan saya di peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa nampaknya mula menunjukkan gerakan-gerakan yang positif, di mana di peringkat antarabangsa sehingga Julai ini saya telah membimbing 10 orang menggunakan strategi 4 langkah KIPI ini agar mereka mampu untuk memberikan wibawa dan integriti kepada hasil-hasil inisiatif mereka semasa PDP dan PDPR di kelas masing-masing, diangkat ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi saya juga sangat gembira dan bersyukur dengan impak-impak memberangsangkan yang dihasilkan oleh strategi ini. Di samping itu, saya juga telah membawa strategi 4 langkah KIPI ini untuk dikongsikan di peringkat IELTS Antarabangsa 2021 dan telah berjaya meraih anugerah emas. Alhamdulillah. Dan seterusnya, sebagai rumusan akhir perkongsian, saya pada kali ini dapatlah disimpulkan bahawa strategi 4 langkah KIPI merupakan suatu sistem sokongan, pengurusan bimbingan dan pementoran SIC Plus semasa pandemik COVID-19 ke endemik sekarang ini. Seterusnya, kedua, strategi ini dipandu dengan perancangan dan pelaksanaan pembangunan profesionalisme berterusan kepada guru yang dibimbing, dan terakhir adalah memantapkan pelaksanaan PLC dan PLN di lapangan untuk mengenal pasti lebih banyak isu-isu PDP atau PDPR agar penambahbaikan berterusan dapat dilaksanakan.